Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aidil Fitri. Okey, pada hari ini saya dan rakan saya akan menerangkan tentang projek yang telah kami pilih, iaitu Solar Power Handmade. Pertama sekali, kenapa kami memilih projek ini adalah kerana berdasarkan hasil pemerhatian, kami mendapati bahawa penunggang motosikal sering hilang tumpuan ketika berada di jalan raya akibat cuaca panas. Jadi, projek ini dicadangkan dengan mereka bentuk satu produk yang dinamakan Solar Power Handmade. Okey, handmade ini dibangunkan dengan menggunakan tenaga solar yang sangat sesuai digunakan oleh penunggang motosikal. Okey, yang seterusnya adalah pernyataan masalah. Okey, berdasarkan pemerhatian dan juga soal sedia yang telah kami jalankan, kami mendapati pengguna mempunyai beberapa masalah yang sering terjadi semasa menunggang motosikal. Antaranya adalah yang pertama, tidak dapat menggunakan telefon semasa menunggang motosikal. Yang kedua adalah pengudaran handmade yang tidak mencukupi. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah kurangnya keselamatan pengguna dalam semasa perjalanan. Okey, oleh itu, produk ini disasarkan kepada pelumba kereta dan juga terutamanya kepada penunggang motosikal seperti food delivery, postman dan juga polis trafik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Anissa akan menerangkan beberapa perkara penting bagi memenuhi keperluan kursus SPPE 2622, iaitu reka bentuk industri. 4 perkara penting yang akan diterangkan dalam video ini adalah seperti berikut. Perkara pertama adalah berkaitan dengan data analisis dan juga analisis keperluan pengguna. Jom kita dengar. Daripada data yang dianalisis, kami dapat simpulkan bahawa pengguna topik ledah ini majoritinya merupakan mereka yang kerap menggunakan motosikal. Anggaran harga bagi produk kami adalah daripada RM500 sehingga RM1,500. Itu merupakan harga yang mereka sanggup bayar untuk produk ini. Ciri-ciri yang membuatkan pengguna topik ledah keselamatan membelinya adalah dengan adanya ciri kipas penyejuk dan juga keselesaan kepada pemakai. Jenama yang mendapat perhatian ramai untuk berkolaborasi dengan produk ini adalah Arai dengan undian terbanyak, iaitu sebanyak 17 undian daripada 29 responden. Majoriti daripada responden juga ingin melaburkan wang mereka kepada produk kami. Berikut pula merupakan aspek penambahbaikan dalam data bertulis daripada dapatan kajian kami. Menarik bukan? Seterusnya kita pergi pula kepada perkara kedua yang akan saya terangkan, iaitu berkaitan dengan justifikasi cadangan reka bentuk dalam cadangan reka bentuk produk. Perkara yang dibincangkan adalah dalam konteks reka bentuk produk sedia ada di pasaran, skop produk yang dicadangkan untuk ditambah baik dan juga pengguna sasaran pembangunan reka bentuk. Kami telah membuat perbandingan dengan beberapa produk sedia ada di pasaran daripada jenama-jenama yang menjadi perhatian kami untuk berkolaborasi seperti Arai, Shoei, GV, Bell, AGV dan LS2. Kami memberikan perhatian akan rekaan daripada jenama Arai, Shoei dan juga AGV. Hal ini demikian kerana daripada soal selidik daripada 29 responden, ketiga-tiga jenama ini mendapat tempat 3 teratas daripada jenama lain. Jenis topik ledah yang kami pilih adalah topik ledah buka wajah, topik ledah sukan, topik ledah touring dan yang terakhir adalah topik ledah adventure touring. Salah satu skop produk yang dicadangkan untuk ditambah baik berdasarkan analisis keperluan yang dibuat ke atas produk ini antaranya adalah aspek teknologi. Dalam kategori ini, produk ini akan ditambah baik dari segi bahan yang digunakan. Bahan yang digunakan adalah bahan carbon fiber supaya lebih ringan dan tahan lama. Kami juga menambah fungsi Bluetooth ke dalam topik ledah yang membolehkan fungsi mikrofon, akses kepada GPS, voice generator, voice recognition dan juga headphone. Kami mensasarkan produk ini kepada pelumba kereta dan juga penunggang motosikal yang menggunakan motosikal dalam jangka masa yang lama seperti food delivery, postman dan juga polis trafik. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terdapat beberapa aspek yang ditambah baik di dalam produk ini, iaitu yang pertama adalah bateri boleh dicas semula. Okey, bateri boleh dicas semula ini digunakan untuk menyimpan tenaga elektrik. Maka, bateri boleh dicas semula inilah yang akan mengalirkan tenaga elektrik kepada kipas penyejuk. Oleh itu, produk yang akan dibangunkan bukan sahaja boleh digunakan pada waktu siang dan cuaca panas, tetapi boleh juga digunakan pada waktu malam dan ketika hujan. Okey, aspek yang kedua adalah sistem Bluetooth.
Okay, sistem Bluetooth ini adalah untuk membantu penunggang motosikal berinteraksi dengan telefon mereka. Oleh itu, pembangunan produk ini yang mempunyai sistem Bluetooth memberikan faedah yang berguna kepada pengguna kerana ianya lebih mudah dan aspek keselamatan dapat ditingkatkan kepada pengguna kerana pengguna tidak perlu lagi melihat telefon bimbit apabila mereka sedang menunggang motosikal. Kita dapat beberapa implikasi sekiranya produk ini tidak ditambah baik. Dari aspek yang pertama iaitu bateri boleh dicas. Apabila tiadanya bateri yang boleh dicas semula ini, fungsi topi keledar tersebut telah terhaid. Topi keledar tersebut tidak dapat digunakan pada waktu malam dan musim hujan kerana tiada sumber yang dapat mengalirkan tenaga elektrik kepada kipas penyejuk. Daripada aspek sistem Bluetooth pula, sekiranya tiada sistem Bluetooth ini, pengguna akan terus menggunakan telefon bimbit semasa mereka menunggang motosikal. Ini menunjukkan bahawa aspek keselamatan dipandang rendah oleh pengguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sharifah Batrisha binti saya. Okey, seterusnya saya akan menerangkan spesifikasi projek kami berserta dengan fungsi dan aspek ergonomik dan estetik bagi solar power helmet ini. Bagi spesifikasi projek kami, terdapat 7 bahan yang penting. Yang pertama, kami menggunakan Bluetooth di mana dapat membantu pengguna berinteraksi dengan telefon bimbit. Yang kedua, kami menggunakan carbon fiber yang mampu memberikan keselesaan dan perlindungan kepada pengguna. Yang ketiga, kipas penyejuk membekalkan penggunaan di dalam helmet. Yang keempat, panel solar fotovoltaik. Ia mampu menukarkan tenaga cahaya kepada tenaga elektrik. Yang kelima, kami menggunakan rechargeable battery. Ia dapat menyimpan tenaga elektrik yang di jana. Yang keenam, produk kami berbentuk aerodinamik memberikan kestabilan kepada helmet tersebut. Yang terakhir, corak dan warna yang sangat menarik. Warna yang kami gunakan reflektif yang mampu memberi keselamatan kepada pengguna pada waktu malam. Seterusnya, bagi aspek ergonomik dan estetik. Okey, bagi aspek ergonomik yang pertama, ia mampu memberi keselesaan semasa menggunakan topi keledar dalam keadaan cuaca panas kerana dengan adanya sistem pengaliran udara pada topi tersebut. Okey, yang kedua, penglihatan jelas pada waktu malam ataupun hujan. Yang ketiga, mampu mengurangkan risiko kecederaan dan kematian kerana kami menggunakan bahan yang berkualiti tinggi. Okey, bagi aspek estetik, reka bentuk topi keledar sangat dipengaruhi oleh estetik moden dan futuristik. Berdasarkan gambar yang tertera di slide, berikut merupakan nilai estetik bagi produk kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum saya meneruskan pembentangan ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Syawal Alif bin Arudin dari 2 SPPH. Kita lihat di belakang saya ini adalah perbandingannya. Produk kami ini semestinya mempunyai peundaraan yang sejuk di dalam helmet berbanding dengan produk yang sedia ada di pasaran. Oleh kerana produk kami ini mempunyai kipas angin. Okey, selain itu bentuknya yang lebih menarik kerana menggunakan bentuk yang aerodinamik. Aerodinamik itu adalah bentuk yang untuk membelah angin. Okey. Seterusnya kita pergi kepada perkara yang kedua. Okey, sebelum itu saya ingin mohon maaf kerana saya tiada perisian lukisan seperti AutoCAD dan SolidWorks. Jadi saya hanya menggunakan alatan lukisan untuk membuat lakaran produk kami ini. Okey, terdapat 3 lakaran. Yang pertama adalah lakaran ortografi. Yang boleh kita lihat di belakang saya ni. Okey. Kemudian pada lakaran ini saya telah masukkan ukuran sebenar bagi produk kami. Seterusnya lakaran 3 dimensi dan lakaran ceraian. Okey. Itu saja video daripada kumpulan kami. Saya berharap anda semua dapat memahami dengan lebih jelas berkaitan produk kami. Sekian, terima kasih.